Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba, Kita digemparkan dengan satu sidang media yang telah pun dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Dua sosok yang kita kenali sebagai musuh politik sepanjang zaman. Bermula daripada pemilihan UMNO pada tahun 1987 kalau tak silap saya. Mereka berdamai sekitar 90-an apabila Tengku Razali telah diperdaya untuk menyertai UMNO semula oleh Tun Mahathir, dan kemudiannya dijanjikan dengan macam-macam perkara, namun akhirnya Tun Mahathir melakukan pengencingan terhadap Tengku Razali Hamzah, dan akhirnya sehingga ke hari ini Tengku Razali tidak pernah berada di dalam kerajaan Mahathir. Namun hari ini tiba-tiba Tun Mahathir membuat kenyataan media mengatakan bahawa beliau mempunyai pengalaman yang luas 22 tahun jadi Perdana Menteri bersama dengan Tengku Razali, juga berkhidmat di dalam kerajaannya. Aku nak gelak ke nak apa pun tak tahu dah tuan-tuan. Betul-betul dah buang tebiat. Mengelupur tak tentu pasal. Takkanlah Mahathir ni tak ada otak. Yang kalau Anwar betul ada 113 kursi, takkanlah Yang di-Pertuan Agong nak bagi dia jadi Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong bagi kepada Muhyiddin jadi Perdana Menteri dengan 114 undi pun negara huru-hara. Takkanlah Anwar ni nak jadi Perdana Menteri dengan 113 kursi. Janganlah mengelupur tak tentu pasal. Dia mengelupur sehingga kan hari ni dia kata bahawa sudah tiba masanya rakyat negara ini memerlukan mereka yang benar-benar memikirkan soal rakyat dan bukan mereka yang mementingkan soal diri sendiri, mengayakan diri dan mengayakan kroni. Itu yang tu saya tambah sikit tuan-tuan. Cik Dad. Hello Cik Dad. Saya nak beritahu. Pertama sekali, saya ucap terima kasih kepada Tun Dr. Mahathir, Tengku Razali. Saya nak beritahu, saya setuju dengan mereka berdua ini bab satu hal saja, iaitu esok kita perlu mengesahkan bahawa kerajaan Muhyiddin ini legitimate ataupun tidak. Memang dah tak legitimate, saya dah cakap lama dah. Tapi alhamdulillah hari ini orang yang membonikakan Muhyiddin Yassin sendiri nak menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Ini satu perkembangan yang sangat positif tuan-tuan. Buat kali pertamanya Cik Dad mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin bukan seorang Perdana Menteri yang legitimate. Bukan dia yang cakap lah, Tengku Razali cakap, sebab Tengku Razali duduk sebelah dia. Saudara, saya nak beritahu, esok memang hari yang penting, kerana esok bila bacaan ketiga belanjawan, ada kemungkinan besar saudara Muhyiddin tidak akan mempunyai cukup undi untuk meluluskan belanjawan 2021, dan secara tidak langsung beliau telah kehilangan kepercayaan majoriti ahli parlimen, dan sewajarnya beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Bab yang ini, dua-dua tokoh negara ni betul, sikit pun tak ada salah. Tapi tuan-tuan, bila dua tokoh negara ni bercakap, Tengku Razali ni okey lah tuan-tuan.
Kira okey lagi. Cuma ada satu kesilapan, kejap lagi saya beritahu. Tengku Razali mengatakan bahawa perlunya sebuah kerajaan yang mementingkan rakyat, yang menjaga kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik. Itu saya sokong. Tapi bila Tun Mahathir kata kita perlukan kerajaan yang fokus pada kerja menjaga rakyat, bukan cari duit untuk mengayakan diri mereka. Yang ini nauzubillah min zalik, tuan-tuan. Buang terbiat agaknya Mahathir ni. Saya nak beritahu tuan-tuan, Mahathir kata, saudara, Malaysia perlukan orang yang berpengalaman. Betul, orang yang berpengalaman. Tapi pengalaman apa yang Mahathir ada? Rakyat sudah kena tipu pada 9 hari bulan Mei. 9 hari bulan Mei ke 8 bulan Mei? 9 hari bulan Mei tahun 2018. Rakyat yang percaya bahawa seorang Perdana Menteri dengan pengalaman 22 tahun mampu untuk menggantikan kerajaan Barisan Nasional bersama dengan rakan-rakan DAP, PKR bersatu yang kononnya bersih, cekap dan amanah untuk mengambil alih negara. Mahathir kata bahawa kita mahukan Malaysia menjadi Asian Tiger balik. Walaupun selepas tu ditanya wartawan, dia kata tak dapat jadi Asian Tiger, dapat jadi Asian Lion pun jadilah. Okey, kalau gitu hari ni let me address this old lion. Old lion ke old tiger? Nombor satu, apa kejayaan Mahathir ketika dia diberikan mandat sekali lagi sebagai Perdana Menteri 22 bulan. Hari ni dia tawarkan diri lagi sekali, tuan-tuan. Dengar-dengar cerita, nampak gaya, bahasa tubuh badan dua sosok ni. Kalau macam Tengku Razali ni, tuan-tuan, saya boleh terima lagi. Sebab dia sepatutnya jadi Perdana Menteri, jadi Presiden UMNO tahun 1987. Tapi disebabkan 3 kali pembuangan undi untuk memilih Presiden UMNO, 3 kali, tuan-tuan, dia dah menang mengatasi Mahathir. Tiba-tiba bila Tok Mak Bulat tutup lampu, tuan-tuan, kiraan macam mana tiba-tiba Mahathir boleh menang dengan 43 undi. Jadi kalaulah Allah Ta'ala takdirkan Tengku Razali ni menjadi Perdana Menteri, kita akan support dia. Cuma Tengku Razali tak berapa sihat, mungkin kena ada timbalan yang sihat. Tapi kalau Tengku Razali jadi timbalan kepada orang yang dalam berusia 95 tahun, macam mana kerajaan, macam mana yang nak wujudkan? Lagi satu, bagi saya inilah satu kesilapan besar Tengku Razali. Dia seorang yang berwibawa, seorang yang dihormati. Tetapi hari ini bila dia sepentas dengan Tun Dr. Mahathir, hancur lebur harapan rakyat. Kita duk harap kalau Tengku Razali selepas ini dapat jadi Prime Minister interim. Kurang-kurang, tuan-tuan, bolehlah kita harap yang berhormat mulia ni dapat melakukan sesuatu untuk negara. Kerana saya yakin, tuan-tuan, Tengku Razali ni dia dah kaya raya. Memang kaya raya. Keturunan dia kaya raya. Dia tak akan buat kerja macam apa yang Mahathir buat. Dah kaya raya pun merompak untuk anak bini dia. Tapi Tengku Razali, insya-Allah dia akan jaga rakyat. Tapi malangnya, tuan-tuan, bila hari ni dia mengambil keputusan bersama dengan Tun Dr. Mahathir secara rasmi. Sebelum ni kita pun ingat gambar tu gambar lama lah. Si Khairuddin bila keluar gambar dia Tengku Razali dengan ni, kita ingat benda lama. Tapi pakai mask kan. Takkan gambar lama pakai mask. Betul tak? Tak apalah, kita tolak tepi. Kalau Tengku Razali ni orang yang sepatutnya dulu 87 lagi dah jadi Perdana Menteri, kalau dia diberi mandat, kita boleh terima, tuan-tuan. Kita boleh terima. Tetapi orang yang dah diberi mandat 2 kali jadi Perdana Menteri, saya nak beritahu, Mahathir bukan jadikan Malaysia sebagai Asian Tigers ataupun Asian Lion.
tapi dia menjadikan Malaysia ni jadi Malaysia haprak, tuan-tuan. Kenapa saya kata Mahathir telah menjadikan Malaysia sebagai Malaysia haprak? Pertama sekali, kita tengok apa kehaprakan yang dia buat. Nombor satu, tuan-tuan, saudara, apabila dia mendapatkan kuasa, perkara pertama yang dia gagal ialah dia gagal menunaikan janji dalam manifesto. 60 janji dia kemukakan, hanya satu je janji yang dibuat. Itu pun satu perkara yang paling bodoh yang 170 negara sudah lakukan, iaitu mengamalkan, melaksanakan sistem percukaian GST yang efisien, yang self-policing. Tetapi tuan-tuan, Mahathir patah balik pergi ke sistem SST yang mengakibatkan lebih kepada 30% ekonomi kita berada dalam keadaan gelap, black market, yang menyebabkan berlakunya ketirisan, yang menyebabkan berlakunya underdeclare, yang menyebabkan berlakunya mereka yang melarikan diri daripada membayar cukai kerana sistem percukaian yang tidak efisien. Inilah Bahlul ni telah buat, tuan-tuan. Dia mungkir janji, dan satu-satunya janji yang dia buat merosakkan negara. Kalau dulu pendapatan daripada SST tahun 2014, terakhir sekali penuh SST 2014, 2015 cuma 3 bulan. 2014 kita cuma meraih 18 bilion saja. Tetapi 2017 hasil daripada GST 43 lebih bilion, tuan-tuan. Beza saudara, saya nak beritahu, lebih kurang 26 bilion, 26.3 bilion antara SST dengan GST 2017. Dan setiap tahun peningkatan lebih kurang 3.9 bilion. Maknanya kerana kebahlulan idea Pakatan Harapan yang nak menghapuskan GST, negara kehilangan 30%. Bila hilang 30% ini, saudara, bukan hanya janji-janji Pakatan Harapan gagal ditunaikan, tetapi apa yang Datuk Seri Najib bagi, bantuan rakyat Satu Malaysia, BRIM, bantuan persekolahan awal Satu Malaysia, bantuan awal persekolahan, bantuan untuk nelayan, pesawat padi, kebun kecil, penoreh getah, macam-macam bentuk bantuan habis ditarik balik. Termasuklah klinik rakyat ditutup, termasuklah semua sekali pusat UTC, semua logo Satu Malaysia pun diturunkan, tuan-tuan, akibat daripada kita melantik seorang Perdana Menteri yang kononnya ada pengalaman 22 tahun, tetapi sebenarnya hakikat dia, tuan-tuan, dia seorang Perdana Menteri yang gagal. Itu satu kegagalannya. Kedua, saya nak beritahu, dia kata dia 22 tahun pengalaman. Pengalaman apa yang dia bawa, tuan-tuan? Apa yang terjadi bila dia menguruskan ekonomi negara? Bursa saham Kuala Lumpur daripada 1,860 mata, tuan-tuan, jatuh saudara lebih 300 mata, tuan-tuan. Lebih 300 mata. 7-8 bulan yang pertama saja 270 bilion nilai saham telah menyusut. Maknanya orang yang dulu, saudara, dia ada RM270 nilai saham dia, telah merosot, saudara, telah merosot dengan amat dahsyat. Kalau dulu ada 1 bilion, merosot 270 juta ringgit. Ini akibat dia, saudara, bila lantik Tun Mahathir. Dan kerana sikap dia melakukan penipuan angka bersama dengan Lim Guan Eng, akhirnya, saudara, pelabur-pelabur tidak yakin untuk melabur lagi di Bursa Saham Kuala Lumpur, tidak yakin untuk membawa masuk foreign direct investment. Mereka membawa keluar duit, menyebabkan, saudara, kadar foreign direct investment kita merosot. Saham-saham yang dulu dibeli oleh masyarakat antarabangsa pelabur luar habis ditarik balik keluar. Dan ini memberi kesan kepada rakyat Malaysia yang membeli saham dalam jumlah yang kecil. Saya nak beritahu juga, ketiga, apa yang dia kata dia berjaya, ada pengalaman. Dia ada pengalaman yang cukup luar biasa
yang juga memusnahkan negara, iaitu pengalaman mencari gaduh dengan negara-negara luar. Mula-mula apa dia buat? Dia create masalah dengan negara China. Bila dia cari semua projek-projek usaha sama kerajaan Malaysia dengan negara China, seperti ECRL, seperti High Speed Rail, semua projek-projek yang ada kaitan dengan negeri China, termasuk bandar Malaysia, semua telah pun di-revoke perjanjiannya. Tak pernah, saudara, sebuah kerajaan mengambil alih daripada kerajaan lama, mereka revoke, mereka batalkan perjanjian lama. Tapi bodoh yang nama Mahathir ni, tuan-tuan, dia melakukannya. Akibat dia, mana ada pelabur yang nak melabur di Malaysia, tuan-tuan? Hari ini di bawah Mahathir, di bawah Muhyiddin Yassin, yang juga merupakan anak buah didik, anak didik dia. Hari ini, saudara, masih lagi pelabur melarikan diri ke negara lain. Kita tengok Google sudah berhijrah pergi ke Indonesia. Kita juga melihat Alibaba juga sudah pun berhijrah meninggalkan kita. Kita tengok banyak lagi syarikat-syarikat lain yang boleh kita sebut, syarikat besar yang mahu sebelum ini mahu melabur di bawah kerajaan Barisan Nasional, American Tobacco, lagi apa lagi? Western Digital. Western Digital, semua telah berpindah pergi ke Indonesia, tuan-tuan. Hari ini Indonesia yang sedang mengorak langkah menjadi Western Tiger ataupun Asian Tiger. Tuan-tuan, apa jadi hubungan Malaysia dengan negeri China? Hancur lebur. Tetapi selepas mereka menukar kontrak-kontrak, mereka tanda tangani kontrak baru. Rupa-rupanya, saudara, bukan soal prinsip, bukan soal jual negara. Hanya kerana apabila projek-projek tersebut di award zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, dia tidak mendapat sebarang imbuhan. Maka setelah dibatalkan semua kontrak-kontrak ini, desain semula diteruskan. Contohnya macam ECRL, dulu mereka mengatakan, saudara, terlalu tinggi harganya, 55 bilion. Tetapi bila mereka mendapat kuasa, tuan-tuan, gerabak yang panjang dipendekkan, kualiti yang baik ditukar dengan kualiti yang lebih rendah. Namun daripada 55 bilion meningkat menjadi 81 bilion. Inilah apa yang berlaku, saudara, zaman Tun Dr. Mahathir. Tak cukup dia berbalah dengan China, dia berbalah pula dengan India, tuan-tuan. Dia berbalah dengan India. Saudara, dari segi hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara luar, habis lingkup, tuan-tuan. Kita pernah baik dengan negeri China zaman Datuk Seri Najib, dalam masa yang sama kita boleh berbaik dengan Amerika. Tetapi apa yang Mahathir buat? Dengan Amerika dia gaduh, dengan China dia gaduh, dengan India dia gaduh. Yang dia tak gaduh dengan Siti Hasmah saja. Sebab dia pun takut bini sebenarnya, tuan-tuan. Okey. Keempat, apa dia buat? Hutang negara yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Najib 2017, 686.8 bilion. Lebih kurang 52.8% berbanding dengan GDP. Tuan-tuan, bulan Mei itu telah turun lagi. Telah turun lagi, saudara. Telah turun. Hutang kita berkurangan. Tiba-tiba bagi dekat Mahathir dan Lim Guat Eng, saudara. Dia menipu angka satu hal. Rupa-rupanya, tuan-tuan, memang betul dia menjadikan hutang negara melebihi 1 trilion. Apa jasa dia yang paling utama sekali? Jangan lupa. Dia sebaik saja dia mengambil alih pucuk pimpinan negara, dia lari pergi ke negeri Jepun. Apa yang dia buat? Dia cuba meminjam daripada Jepun. Tapi nasib baik, tuan-tuan, Jepun tanya, do you have any fixed income? To make sure you are able to service your loan. Bila ditanya, apa jadi dengan GST? Jepun yang merupakan negara antara yang hutang paling tinggi di dunia, tuan-tuan, Jepun pun melaksanakan GST. Malaysia dah hapuskan GST. Hapuskan tu pula, tuan-tuan.
bukan hapus daripada SST terus pindah pergi ke GST, tetapi lebih kurang 3 bulan tuan-tuan, daripada 1 Jun hingga September 2018, 3 bulan free tax. Ini bahalul yang memerintah negara ni tuan-tuan. 3 bulan free tax. 1 bulan saudara, lebih kurang dalam 3.9 bilion. Kalau kali dengan 3 bulan, sudah hampir 12 bilion tuan-tuan. 11 bilion lebih kerajaan kehilangan. Bila hilang ni tuan-tuan, bila pendapatan untuk bulan Jun sampai bulan September hilang, pada ketika itu mereka menuduh kononnya BN telah mencuri duit lebihan GST yang tidak dipulang balik. Ingat lagi, saudara, kebahalulan ini berlaku kerana mereka telah bagi tax holiday selama 3 bulan, sedangkan mereka tak pernah menjanjikan memberikan tax holiday kepada peniaga-peniaga kita. Ini benda yang tuan-tuan perlu lihat. Bila Jepun tak bagi pinjam duit, apa dia buat? Saudara, mereka telah menjual saham Mitsui. Mereka telah menjual saham IHH, sebuah syarikat nombor 2 terbesar di dunia dalam soal khidmat perubatan. Dia jual kepada Mitsui, tuan-tuan. Dijual pada Mitsui. Dan kemudian mereka telah pun menerbit Samurai Bond. Pinjamlah tu tuan-tuan. Betul tak? Bila terbit Samurai Bond ni tuan-tuan, interest perlu dibayar dalam yen Jepun. Dalam keadaan yen Jepun makin mengukuh, ringgit Malaysia makin menjahanam zaman Mahathir, maka berlipat kali gandalah kita punya hutang. Sama seperti mana bila dia mula mencadangkan pembinaan Twin Tower Petronas, modal awal 2.5 bilion, tetapi akhirnya menjadi 7.5 hingga 10 bilion tuan-tuan, apabila yen mengukuh dengan begitu dahsyat tuan-tuan. Inilah kebodohan Mahathir. Tak cukup dengan itu, saudara, selepas mendapat anugerah daripada Maharaja Jepun kerana telah menjual IHH dan juga telah menerbitkan Samurai Bond yang menguntungkan Jepun, dia dapat anugerah. Lepas tu dia pula pergi pinjam dengan negeri China dengan menerbitkan Panda Bond. Nasib baiklah tuan-tuan, 22 bulan saja dia jadi Perdana Menteri. Kalau tidak keluar satu lagi bond, Kerala Bond. Ini bab hutang, saudara. Apa lagi yang dia buat? Apa lagi pengalaman Mahathir yang sangat berguna untuk menyelamatkan negara ni? Dia telah menukar sistem perundangan kita daripada rule of law kepada law of the jungle. Tarzan pun tak boleh buat benda ni tuan-tuan. Apa dia buat? Nombor 1, tak pernah sekalipun sebab semenjak zaman British dulu adalah peguam negara kita daripada masalah ni. Selepas tu sentiasa yang jaga ni orang Islam. Tiba-tiba tuan-tuan, tak daripada mana datang idea dia, mungkin daripada Lim Guo Eng, dia telah melantik ketua ataupun peguam negara, seorang peguam kepada ketua Komunis Melaya, iaitu Chin Peng. Apa jadi? Peguam ni juga ialah Tommy Thomas ni ialah peguam kepada Lim Guo Eng. Maka tuan-tuan, sebaik saja peguam negara ini mengambil alih pucuk pimpinan sebagai ketua di Jabatan Peguam Negara, dia ubah semua. Apa kes yang melibatkan pemimpin Pakatan Harapan, semua lepas. Sibar Rasa Rahsia 2 kes lepas, 1 kes MCMC, 1 kes Akta Hasutan. Eric Paulson lepas kes Akta Hasutan. Orang seperti Rafizi Ramli lepas. Orang seperti Hasan Karin lepas. Orang seperti Tamrin Ghaffar lepas. Orang seperti Pang Likun yang telah menyogok Lim Guo Eng kerana meluluskan pertukaran status tanah Magnificent Emblem. Tanah ni tanah pertanian ditukar status
Dan sebagai timbal balas, Pang Li Kun menghadiahkan sebuah rumah yang nilai dia 4.27 juta, dia bagi cuma dengan nilai 2.8 juta ringgit. Sama kes macam Hertoyo. Tapi Hertoyo, tuan-tuan, walaupun dia bekas Menteri Besar, Barisan Nasional mengambil tindakan terhadap beliau. Beliau duduk dalam penjara, tuan-tuan, kerana dihukum penjara setahun penjara. Tapi Lim Guan Eng, walaupun dia dah letak orang dia sebagai pegawai negara, walaupun ketua hakim negara dia tukar, sedangkan ketua hakim negara yang lama tu belum habis berkhidmat, tuan-tuan, tapi nak menyelamatkan anak dia, Lim Kit Siang mengarahkan supaya ketua pegawai negara, ketua hakim negara meletakkan jawatan dia, Tan Sri Raus. Akibat dia melantik Richard Malanjun, seorang yang menjadi juara kerana membenarkan Lina Joy untuk murtad. Orang yang telah mengundi supaya keislaman 3 orang anak Indira Gandhi dibatalkan keislamannya. Orang ini, saudara, diangkat menjadi ketua hakim negara. Itu sebab kes Lim Guan Eng digugurkan, walaupun ada 60 saksi, 25 dah dipanggil, ada lagi 35 belum dipanggil. Kes ini digugurkan, walaupun DPP minta supaya digugurkan, tetapi Hakim Datuk Hadariah di bawah Tan Sri Richard Malanjun telah pun melepas dan membebaskan. Maknanya tak boleh nak dakwa lagi Lim Guan Eng. Tak cukup dengan itu, bila mana Mohsin Latif, tuan-tuan, membuat semakan semula. Pagi itu sepatutnya dalam senarai Hakim Datuk Abdul Karim yang akan menjadi hakim untuk menyemak semula keputusan Hakim Datuk Hadariah. Tiba-tiba arahan daripada pejabat Richard Malanjun, tuan-tuan, Richard Malanjun mengarahkan supaya Hakim Datuk Hadariah mendengar semakan semula keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah. Hadariah semak keputusan Hadariah, tak ke jahanam negara ni, tuan-tuan. Ini semua berlaku, saudara, bila mana si tua puaka bernama Mahathir Mohamad ini menjadi Perdana Menteri. Dan hari ini dia mencadangkan supaya dia diberikan peluang untuk menyelamatkan negara. Aduh, Karawali. Coconut. Aduh. Apa jadi dengan Richard Malanjun? Saudara, bila keluar saja Richard Malanjun daripada pejabat ketua hakim negara, beliau dilantik menjadi board of director salah sebuah syarikat milik Vincent Tan, Berjaya Group, saudara. Dan kemudian beliau naik sepentas dengan pemimpin DAP di negeri Sabah untuk berkempen untuk calon warisan. Tak nampak lagi ke, tuan-tuan? Ini baru sikit saya sebut. Dari segi mengayakan anak-anak, mengayakan kroni, tuan-tuan, Mahathir telah mengarahkan supaya sebuah tabung. Mereka telah melantik Council of Elders, 7 orang yang cukup cerdik. Tetapi kecerdikan mereka ni, saudara, mereka berjaya menyelesaikan masalah rakyat dengan menubuhkan tabung harapan. Sesuatu yang tak mampu difikir oleh orang lain. Karawali. Ini PAS dah buat lama dah, tuan-tuan, tabung ni. Tabung Tim Milo ni PAS dah buat lama dah. Engkau lantik 7 orang Council of Elders, pakar-pakar ekonomi ni, hanya boleh ilhamkan idea buat tabung harapan. Tabung 200 juta ni pun hilang, tuan-tuan, tak ke mana. Dikutipnya duit budak kecil yang kat sekolah tu, pecahkan tabung dia, bagi derma RM30. Sekarang ni ada orang yang ada wanita minta balik. Dia kata, saya punyalah percaya kat Mahathir ni, saya dermakan RM650. Sekarang saya terdesak, macam mana saya nak dapat balik duit saya? Kakak, dah terlambat, tak kakak? Itu sebab mencuba boleh mencuba, tapi ada benda yang kita cuba, contohnya macam dadah. Sekali cuba, kita nak lagi, akhirnya ketagih, ianya menyumbat kita ke dalam gaung. Sama jugalah kalau kita mencuba manusia daripada kerala ni, tuan-tuan. Sama.
Tak ada beza dia. Ini akibat daripada silap mencuba. Tuan-tuan. Budaya mencuba tu bagus, tapi fikir balik. Adakah cubaan kita itu berbahaya ataupun tidak? Adakah cubaan kita itu berbaloi ataupun tidak? Maka buatlah cubaan yang betul pada tempatnya. Jangan main sebarang-sebarang cuba. Lebih-lebih lagi mencuba untuk meletakkan manusia yang ada track record yang jelas. 22 tahun dia menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Rekod yang jelas yang Mahathir berjaya laksanakan ialah mengayakan kroni dan anak-anak dia. Beritahu saya, anak dia yang mana satu yang menjadi jutawan? Tak ada. Seorang pun anak dia tak ada jadi jutawan, tuan-tuan. Semua billionaire. Semua billionaire. Tak ada yang jadi jutawan. Kita tengok apa berlaku. Orang yang hari ni kata jangan pilih ahli politik. Hari ni dah tiba masa tak payah lagi politik kepartian. Yalah, dia nak tubuh pejuang, tapi parti dia tak lulus. Barulah dia keluarkan ilham bahawa hari ini kita perlu parti, kita tubuhkan kerajaan tanpa ada parti. Kalau dia ada parti, dia akan suruh support pejuang, betul tak? Tapi tak lulus. Engkau juga yang ajar. Zaman kau jadi Perdana Menteri, orang nak tubuh parti setengah mampus, betul tak? Itu sebab Muhyiddin ikut. Sekarang kau sendiri rasa macam mana parti kau tak lulus. Saudara, bila dia jadi Perdana Menteri, 3 hari yang awal dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, tiba-tiba Opcom, syarikat milik anak dia, siapa dia punya shareholder? Mukris Mahathir dan isteri dia. Siapa dia punya CEO? Mohzani Mahathir. Apa dia dapat? Dia dapat job daripada Telekom. 3 bulan selepas kau jadi Perdana Menteri, apa kau buat? Saudara, dia berikan tender ni untuk membekalkan bahan bakar petrol, diesel. Petrol, diesel diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Petron. Siapa Petron ni? Petron ni, saudara, mother company dia di Manila. Siapa dia punya pemilik? Salah seorang pemilik, Mirzan Mahathir. Dikala dia kutip duit budak-budak ni, tabung harapan, tuan-tuan, dapat collect satu Malaysia 200 juta ringgit. Mana pergi duit ni? Mula-mula kata nak bayar hutang 1MDB. Lepas tu dia kata duit ni bukan diguna untuk bayar hutang 1MDB. Last kali, tuan-tuan, yang bagi derma merana, tiba-tiba Mahathir mengumumkan projek Langkawi City. Ingat lagi? 31.5 bilion ringgit. Ambil korang. Korang fikir Mahathir peduli pasal korang? Tuan-tuan fikir Mahathir benar-benar berjiwa rakyat? Saudara, 22 tahun dia jadi Perdana Menteri tak cukup. Tamak haloba tu tak cukup, tuan-tuan. Bagi peluang 22 bulan lagi tak cukup. Hari ni, saudara, kerana begitu gentar, takut Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, orang yang dia benci, dia musuhi, dia khianati, yang dah menang Presiden UMNO, dia tipu sampai orang tu tak dapat jadi Presiden UMNO. Lepas tu Tengku Razali ni pun boleh tahan juga. Dah kena tipu dah masa dia masuk balik ke dalam UMNO. Patut dia jadi menteri, tiba-tiba bagi dekat Rais Yatim. Tiba-tiba hari ni Kuli, Allah Akbar, minta maaf Kuli, saya hormat Kuli ni, tapi hari ni I frankly feels that you have made a very wrong decision. Minta tolong rakyat Malaysia jangan diperbodohkan oleh Mahathir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.